Paduka Ifrit bertindak sebagai godfather di dalam komuniti tersebut. Aku diwajibkan untuk menghadiri ritual kemasukan sebagai tanda persaudaraan dan sumpah setia kepada dirinya serta iblis. Ritual itu dilakukan pada malam Jumaat di sebuah pantai yang agak damai dan tenang suasananya. Dia membawa sebotol besar cecair pekat berwarna merah bersamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan Voice Over Syahrul Chapter. Hari ini saya akan kongsikan kisah hidup seseorang yang bernama Ahmad Akhlaqan yang penuh misteri dan pancaroba. Akibat ketagih dengan muzik black metal, dia terjebak ke kancah kesyirikan yang membawanya menerokai alam dunia gelap. Semoga anda terhibur. Sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Surah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Fiction Shasha kerana sanggup menyiarkan kisahku yang tidak seberapa ini. Aku bukanlah seorang penulis yang hebat lagi pandai berkata sastra. Aku hanya ingin berkongsi kisah seram, misteri dan pengajaran yang pernah hadir di dalam hidupku ketika meniti rona-rona Casablanca dunia. Sebelum bermula, aku perkenalkan dahulu diri si pengembara pemotret penglipu lara ini. Aku, Ahmad Akhlaqan, salah seorang hamba ciptaannya yang sedang berkelana, berpujangga, mencari kedamaian dan menafsir mimpi. Seperti insan yang lain, aku juga mempunyai rimbunan kisah seram yang sentiasa menemaniku di sepanjang kedewasaan ini. Firasatku mengatakan bahawa Fiction Shasha adalah sebuah platform terbaik untukku memanifestasikan semula kejadian itu. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, aku gertak 10 jari jemari untuk mencoret kisah lampauku ini. Aku adalah seorang penglipu lara yang baru sahaja berjinak di dalam bidang penulisan. Coretan ini adalah berkisarkan daripada kisah sebenar yang pernah berlaku di dalam hidupku. Ia adalah sebuah cebisan sejarah yang banyak mengajarku tentang erti dan matlamat hidup sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang murid kepada gurunya dan seorang insan kepada insan yang lain. Aku adalah seorang yang penuh dengan persoalan. Persoalan itu kadangkala tidak terjangkau di akal. Naskah Jalan Pulang adalah signifikasi permulaan kepada kematangan hidupku. Aku adalah seorang anak kepada pasangan penjawat awam yang pernah terjerumus ke kancah maksiat dan ke lembah dosa yang paling dalam, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserlah sedikit kenakalan pada diri ini sewaktu melalui proses pembesaran dahulu. Walaupun begitu, aku dikurniakan dengan akal yang cerdas dan celik di dalam bidang akademik. Bukan aku mendabik dada, tetapi itu adalah hakikat kurniaan akal yang telah diberikan oleh Tuhan si pemilik jagat raya ini. Masih ku ingat lagi, tahunnya adalah 2003, tahun yang genting bagi seorang pelajar tingkatan 5, tahun yang bakal menentukan masa depan dan hala tuju empunya diri. Tahun itu adalah tahun di mana aku menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Hasil daripada usaha yang gigih, aku telah memperolehi keputusan yang cemerlang bagi peperiksaan itu. Aku ditawarkan beasiswa penuh daripada sebuah syarikat korporat untuk melanjutkan pengajian di luar negara dalam bidang akaun. Akan tetapi, aku yang pada ketika
itu masih mentah telah menolak peluang itu dengan semudahnya atas alasan belum bersedia untuk keluar negara. Aku dihentam teruk dan dicerca sehingga ke dasar paling bangsat oleh abah dan mama kerana menolak tawaran tersebut. Aku hanya memilih untuk menyambung pengajian di dalam negara. Aku ditawarkan kursus pengajian akaun di sebuah universiti awam dalam negeri Selangor. Ketika berada di semester keempat, aku telah terjebak dan terpengaruh dengan dunia muzik gelap. Gelap artinya hilang pudar dari tona muzik biasa. Aku terjebak ke dalam kancah black metal. Aku tidak menyalahkan sesiapa kerana itu adalah jalan yang dipilih olehku sendiri. Pada peringkat permulaan, aku hanya mendengar lagu dan menonton muzik video daripada kumpulan black metal antarabangsa seperti Mayhem, The Inside Emperor, Immortal, Burzum, Gorgoroth dan Dimmu Borgir. Tidak kurang juga dengan kumpulan tempatan seperti Bismillah, Dark Nirojim, As-Sahar, Silkanas, Dark Arklia dan Hayagriva. Aku menjadi bersemangat apabila mendengar irama yang maha keras dan maha bingit itu. Aku menjadi ketagih dengan melodi yang seram dan penuh melankolik. Aku aktif menghadiri gig dan majlis-majlis berunsurkan kesyaitanan yang dianjurkan oleh kumpulan muzik dan komuniti black metal tempatan. Arak menjadi minuman penghayal minda. Whisky, vodka, bir, champagne, tequila dan wine adalah pemanis mulutku. Gadis-gadis gotik dan black metal menjadi pemuas nafsuku. Parti liar, seks bebas dan keseronokan berhibur sudah menjadi rutin harian. Walau bagaimanapun, aku belum pernah lagi terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan dadah. Kesan daripada gaya hidup yang terumbang-ambing itu telah menjejaskan pelajaranku. Hampir selalu aku memonteng kelas. Bahkan tugasan yang sepatutnya dihantar pada pensyarah langsung tidak aku pedulikan. Surat amaran daripada universiti akhirnya sampai ke tangan abah dan mama. Mereka berdua terkejut dengan perubahan yang telah terjadi pada diriku. Aku hanya memekakkan telinga apabila mendengar ceramah tazkirah daripada mereka. Aku mengambil keputusan untuk menangguhkan pengajian kerana tiada komitmen untuk menuntut ilmu. Cadangan itu menambahkan lagi kekecewaan mereka. Mereka sangat kecewa kerana anak yang diharapkan mula berpaling tadah daripada amanat yang diberikan. Mereka tidak tahu bahawa aku bukan lagi Ahmad Akhlakan yang mereka kenali. Aku bukan lagi anak yang mendengar kata. Aku bukan lagi anak yang boleh diharapkan. Aku sudah menjadi insan lain, insan yang tiada identiti diri. Kerana terlalu sayangkan anak ini, mereka terpaksa mengalah dengan tindakanku itu. Penangguhan pengajianku diluluskan oleh pihak universiti. Aku diberikan cuti penangguhan selama 2 semester atas alasan tekanan perasaan. Aku gembira kerana satu beban telah hilang dari hidup ini. Cuti yang ada dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Aku mula serius mendalami ilmu dan pengetahuan tentang dunia gelap. Buku-buku kesyaitanan karya penulis barat menjadi santapan minda. Begitu juga dengan majalah dan zin daripada luar negara. Aku sanggup menghabiskan masa dan wang demi sebuah ilmu sesat. Di leherku terkalung kemas rantai berbentuk salib terbalik dan berbentuk pentagram. Alis mataku bercelak hitam sepanjang masa. Pakaian seragam harianku harus berwarna hitam dan bercorakkan tengkorak, pentagram, syaitan ataupun salib terbalik. Pada satu hari, ketika aku berada di sebuah gig dan kusyuk melayani persembahan kumpulan The Arklia, aku telah disapa oleh seorang lelaki Melayu yang pada hemahku berusia dalam lingkungan 40-an. Dia memperkenalkan dirinya sebagai paduka ifrit dan dia mengajakku untuk lepak bersamanya sejurus gig itu tamat. Hasil daripada perkenalan itu, dia mempelawaku untuk menyertai komuniti gelapnya. Ia adalah sebuah komuniti black metal Melayu yang mempunyai jaringan dengan komuniti black metal di Singapura, Indonesia dan Thailand. Diterangkan prosedur dan kelebihan sekiranya aku berada di dalam komunitinya. Pantas aku bersetuju tanpa berfikir panjang. Paduka Ifrit bertindak sebagai godfather di dalam komuniti tersebut. Aku diwajibkan untuk menghadiri ritual kemasukan sebagai tanda persaudaraan dan sumpah setia kepada dirinya serta iblis. Ritual itu dilakukan pada malam Jumaat di sebuah pantai yang agak damai dan tenang suasananya. Dia membawa sebotol besar cecair pekat berwarna merah bersamanya. Aku tahu bahawa cecair itu adalah darah kambing jantan hitam yang telah dikorbankan. Ia berdasarkan daripada pembacaanku di dalam buku
The Satanic Rituals. Suatu ketika dahulu, aku beserta 8 orang lagi ahli baru bakal menjalani ritual yang bersejarah ini bersama-sama. Aku sangat teruja kerana bakal menjadi salah seorang pengikut black metal yang diiktiraf di dalam komuniti ini. Kami semua berpegangan tangan dan membuat bulatan mengelilingi Paduka Ifrit. Pembantunya yang dikenali dengan nama Iblis Salam berada di luar bulatan itu. Kami memejamkan mata, fikiran dikosongkan. Lalu Paduka Ifrit mula membaca mantra pemujaan untuk ritual itu. Selesai bacaan mantra, pembantunya telah menoreh lengan kiri kami dengan pisaunya. Seorang demi seorang ditoreh lengannya. Apa yang pelik adalah kami sedikit pun tidak berasa sakit dengan torehan pisau itu. Darah kami yang pekat itu ditadah ke dalam sebuah mangkuk tembaga. Mangkuk yang hampir penuh dengan darah itu kemudiannya dicampur pula dengan darah kambing jantan hitam yang dibawa oleh Paduka Ifrit. Kami semua dipaksa untuk meminum darah itu sebagai tanda persaudaraan, tanda setia kepada kumpulan dan tanda kesyukuran kepada iblis dan syaitan. Sebelum meminum darah itu, kami diwajibkan untuk membaca kalimah dengan nama iblis yang berkuasa dan syaitan teman yang abadi. Aku hampir sahaja termuntah akibat bau hanyir darah yang begitu kuat. Demi sebuah persaudaraan, aku meneguknya sepantas kilat. Rasa mual dan hanyir melekat di dalam mulut dan tekakku. Ketika itu, fikiranku berasa tenang. Aku seperti melayang-layang ke udara. Aku juga berasa kosong. Kosong seperti sesuatu yang berat telah hilang dari jiwa yang selalu memberontak ini. Tak lama kemudian, seluruh badanku terasa panas. Panasnya seperti dipanggang di dalam ketuha pemanggang. Ada di kalangan kami yang berlari terjun ke dalam air untuk menghilangkan kepanasan itu. Tetapi aku hanya bertahan sambil terbaring kepanasan di situ. Paduka Ifrit dan Iblis Salam hanya bergelak ketawa melihat keadaan kami semua. Bermula dari saat ini, kamu semua adalah adik-beradik sedara sebapa, adik dan abang, abang dan kakak, adik dan kakak, dan anak daripada satu bapa, iaitu Azazel. Panas itu adalah panas api daripada keturunan kamu semua, api darah bapa kita semua, iaitu Azazel. Teram Paduka Ifrit sambil ketawa melihat gelagat kami yang sedang menahan kepanasan. Hampir setengah jam kemudian, kami telah pulih seperti sedia kala. Ketika itu, aku ternampak kelibat 3 lembaga berjubah hitam berada di sekeliling kami. Tingginya di dalam anggaran 7 kaki. Aku mendekati Paduka Ifrit dan bertanyakan tentang gerangan lembaga itu, tetapi dia menafikan akan kewujudan lembaga itu. Lembaga hitam itu terus berada di situ sehinggalah ke sesi penamat ritual. Penamat ritual itu adalah pesta seks bebas bersama dengan kesemua ahli-ahli baru. Di dalam kumpulan kami terdapat 5 orang gadis dan 4 orang pemuda termasuk diriku yang telah bersumpah setia untuk menjaga dan melindungi sesama kami selagi hayat di kandung badan. Kesemuanya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Kini, kami semua bukan lagi beragama Islam. Kami adalah manusia yang berfahaman free thinker. Kami bebas melakukan apa sahaja yang kami inginkan. Tiada lagi Tuhan ataupun agama yang tersemat di hati kami. Aku tidak lagi mengenali siapa Tuhanku dan agama asalku. Hidupku dipenuhi dengan noda maksiat siang dan malam. Setiap ahli yang telah mengangkat sumpah diberikan nama gelarannya tersendiri. Aku digelar Naftaharim dan tugasku adalah untuk merekrut ahli baru ke dalam komuniti ini. Aku dengan beberapa ahli lain dengan beraninya masuk ke sekolah-sekolah menengah dan mula menyebarkan ideologi gelap kami. Sasaran kami adalah pelajar-pelajar yang berbangsa Melayu dan beragama Islam. Kami sanggup menyelusup masuk dan menyamar sebagai fasilitator motivasi demi mencapai hasrat itu. Untuk menguatkan lagi dakwah gelap ini, kami mengajak mereka untuk menghadiri kuliah sahsiah diri di luar waktu sekolah. Semua perbelanjaan makan, minum dan perbelanjaan untuk hiburan ditanggung sepenuhnya oleh Grandmaster Community. Komuniti kami semakin berkembang melalui penyertaan daripada remaja-remaja yang masih di bangku sekolah. Melihat daripada kesungguhanku dalam memperkasakan komuniti ini, Paduka Ifrit telah menaikkan pangkatku kepada taraf Guardian. Aku diberikan gaji yang cukup lumayan. Tugasku hanya perlu memantau keselamatan dan pengurusan setiap ahli yang bernaung di bawah komuniti ini. Aku harus memastikan tiada ancaman daripada pihak berkuasa, terutamanya daripada pihak Jabatan Agama Islam, kerana mereka adalah musuh kami yang nyata.
Semenjak dinaikkan pangkat, aku seringkali mengalami peristiwa-peristiwa seram dan mengerikan. Aku selalu ternampak pelbagai jenis makhluk menyeramkan seperti kuntilanak, langsui, pocong, mayat yang hancur berkecai, toyol, penanggal, hantu raya dan pelbagai lagi spesies hantu puaka yang wujud secara nyata di alam gaib. Aku ketakutan dan tertekan sepanjang masa. Pernah satu ketika, aku terpaksa menumpang tidur di rumah paduka Ifrit akibat tidak tertanggung dengan gangguan-gangguan seram tersebut. Hampir setiap masa aku melihat jelmaan mereka semua. Ada yang berdiri di tengah jalan, bergayut di atas lampu trafik, bertenggek di atas bahu manusia, sehinggakan di dalam mangkuk jamban pun mereka memunculkan diri. Itu belum dikira lagi dengan kewujudan penempatan orang bunian yang berselirat memenuhi ruangan di sekitar perumahanku. Aku boleh katakan bahawa makhluk-makhluk gaib ini terdiri daripada pelbagai spesies dan bentuk, sehinggakan pada suatu tahap aku agak sukar untuk membezakan manusia sebenar dengan manusia jelmaan. Aku juga hantu puaka yang berbentuk seperti manusia. Mereka kelihatan 100% seperti kita dan tiada cacat celanya. Begitu juga dengan orang bunian. Aku mendapatkan nasihat daripada paduka Ifrit berkenaan dengan masalah yang sedang aku alami itu. Menurutnya, aku adalah insan yang terpilih kerana dapat melihat kewujudan mereka secara nyata. Dia menyuruhku untuk sentiasa melafazkan zikir, Ya Iblis, Ya Salam, supaya hati sentiasa tenang. Setiap nasihatnya aku turuti. Apa yang merusingkan adalah semakin kerap aku berzikir, semakin bertambah bilangan hantu puaka yang hadir di sekelilingku. Aku buntu dan semakin buntu. Kejadian yang paling mengerikan dan menyeramkan akhirnya menjengah hidupku. Pada suatu hari, ketika aku sedang bersendirian di dalam rumah, 3 lembaga berjubah hitam yang pernah aku lihat pada sesi ritual kemasukan dahulu tiba-tiba sahaja muncul dan berdiri mengelilingiku. Mata mereka kelihatan seperti api yang sedang terbakar. Di sisi pinggang mereka tersemat sebilah pedang panjang dan rantai yang besar. Akibat ketakutan, aku terus melafazkan zikir, Ya Iblis, Ya Salam, berulang kali. Tetapi malangnya, perbuatan tersebut hanya mengundang gelak ketawa daripada mereka bertiga. Anakku Akhlakan. Macam mana kau tahu namaku? Aku dihantar oleh bapamu untuk membantumu. Kami akan membantumu. Bapa? Moyang kamu yang juga bapa kamu, Raja Azazil. Raja Azazil? Maukah kamu mengikut kami? Ke mana? Korang ni siapa? Kamu ni siapa? Aku, mereka dan mereka adalah malaikat. Namaku Ar-Razzaq. Mereka berdua adalah pembantuku. Malaikat Ar-Razzaq? Aku tidaklah sebodoh itu untuk mempercayai bahawa mereka semua adalah malaikat. Mana mungkin malaikat berkonspirasi dengan Azazil? Aku yakin mereka mungkin iblis yang ingin mempermainkanku. Kita pernah bersua sebelum ini. Masihkah kau ingat? Ya, aku ingat. Kamu bertiga yang muncul pada malam ritual dahulu, bukan? Ya, kami datang kerana arahan daripada Raja Azazil. Bolehkah kau terangkan arahan apakah itu? Aku menjadi seram sejuk, bulu roma merinding. Tetapi dalam masa yang sama, aku masih dapat mengawal emosi dan ketakutan ini daripada terus membelenggu diri. Renungan mata mereka cukup menyeramkan. Andai kata renungan seekor langsui ataupun pontianak sudah cukup menakutkan, ini kan pula renungan daripada 3 ekor iblis yang berada di hadapanku. Aku cuba untuk mengingati Tuhan. Cubaan tersebut gagal segagalnya. Apa yang terlintas di dalam kepalaku adalah iblis itu Tuhanku. Raja Azazil berkehendakkan kamu. Kenapa denganku? Kamu manusia terpilih selepas Abu Zahari dan Syekh Ilyas. 2 nama manusia tersebut masih menjadi persoalan kepadaku sehingga ke hari ini. Apa yang pasti daripada nama tersebut, aku dapat rungkaikan bahawa mereka adalah beragama Islam. Terpilih bagaimana wahai Ar-Razzaq? Terpilih ke syurga. Syurga para insan yang mentaati Raja Azazil. Syurga? Ya, syurga. Bukankah kita semua akan ke neraka? Bagaimana pula kita boleh ke syurga? Soalku keheranan kerana daripada ilmu yang telah dipelajari, setiap anak keturunan iblis, pengikut-pengikutnya dan penyembahnya akan diheret ke dalam neraka. Neraka adalah tempat bersukaria bagi kami semua. Syurga itu banyak jenisnya. Ada syurga neraka, ada syurga dunia, ada syurga barzah, ada syurga mahsyar. Kita akan ke syurga dunia. Biar betul. Sekiranya aku tidak ingin pergi ke sana, ini jemputan khas daripada Raja Azazil. Bersiaplah kamu wahai Akhlakan.
Dalam tempoh beberapa minit saja, aku telah berada di sebuah padang hijau yang luasnya saujana mata memandang. Terdapat sebuah tasik besar di situ dan airnya berwarna hijau gelap. Bunga teratai dan bunga kiambang memenuhi permukaan tasik itu. Aku sedang menunggang kuda hitam bersama dengan Arazab sambil diiringi 2 ekor pembantunya itu. Di kiriku tersusun kemas tengkorak dan rangka tulang manusia, manakala di kananku pula terdapat sebuah jambatan kecil yang diperbuat daripada batu kerikil berwarna biru virus. Aku ternampak sebuah istana hitam yang dikelilingi oleh menara-menara yang tinggi dan ia terletak tidak jauh di hadapanku. Bentuk istana dan menara-menara itu saling tak tumpah seperti bentuk logo animasi Walt Disney ataupun istana Kremlin di Rusia. Di hadapan istana itu terdapat puluhan lembaga berjubah hitam yang sedang berkawal sambil memegang tombak. Ketika kuda kami menghampiri pintu gerbang istana, seorang lelaki memberhentikan kami. Aku tidak dapat memastikan sama ada lelaki itu adalah seorang manusia betul ataupun manusia jelmaan semata-mata. Siapa dia? Soal lelaki tersebut. Tetamu khas kepada Yang Maha Mulia. Anak keturunan Adam bukan boleh sewenangnya lalu di sini. Lelaki itu bersuara sambil merenungku dengan penuh keraguan. Dia tetamu khas kepada Yang Maha Mulia. Ke tepi kamu. Arazab menepis tangan lelaki itu dengan pedangnya. Kami menyambung perjalanan masuk ke laluan istana itu. Ketika menyusur masuk ke perkarangan istana, aku ternampak ramai manusia yang berada di situ. Mereka semua berpakaian seperti orang Gipsi dan kelihatan seperti orang Arab. Di situ timbul persoalan, siapakah mereka semua dan adakah mereka adalah iblis yang hanya menjelma menjadi manusia? Aku biarkan sahaja persoalan itu bermain di minda. Kelihatan juga banyak makhluk yang berwajah seperti binatang berbadan manusia sedang mengasah pedang dan kelengkapan perang. Apa yang pasti, mereka semua boleh berkomunikasi seperti manusia. Arazab, berapa lama lagi kita akan sampai? Tak lama. Kamu jangan bimbang. Entah kenapa, kepalaku tiba-tiba sahaja terasa begitu sakit, seperti dihempak sebiji batu besar. Ketika itu, terdengarlah sebuah jeritan yang kuat lagi maha dahsyat memanggil namaku. Gegendang telingaku hampir pecah akibat jeritan itu. Akhlakan Ibni Adam. Kesemua makhluk yang berada di laluan perkarangan istana itu terdiam 1000 bahasa. Arazab juga memberhentikan kudanya. Arazab, namaku dipanggil tadi. Kamu dengar? Diam. Yang Maha Mulia di atas sana sedang bertitah. Bertitah? Apa titahnya? Diam. Okey, sampai sini dulu kisah daripada Ahmad Akhlaka ini. Kita berjumpa di part berikutnya. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.